Assalamualaikum, nama saya Anis Irfan bin Sabani, matrik nombor 265157. Untuk seminar ini, tajuk kumpulan kami adalah bagaimana agenda setting teori menangani isu kes COVID-19 di Malaysia. Dari segi latar belakang teori ini, agenda setting teori ini dikembangkan secara formal oleh Max McCombs dan Donald Shaw dalam kajian mengenai pemilihan Presiden Amerika pada tahun 1968. Teori agenda setting adalah teori sains sosial yang mana ianya juga berkebolehan untuk membuat ramalan. Teori ini menunjukkan bahawa media mempunyai pengaruh besar kepada orang ramai dengan menanamkan apa yang harus mereka fikirkan dan bukannya apa yang mereka fikirkan. Maksudnya, jika sesuatu berita sering mendapat liputan dan menonjol penonton menganggap isu tersebut sebagai penting, pengaruh media memberikan kesan terhadap laporan dan isu-isu dalam berita yang mana akan mempengaruhi pemikiran masyarakat. Sekian, terima kasih. 1, 2, 3. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azhar bin Mazmani, nombor matrik 259170. Saya akan menerangkan mengenai konsep teori bagi agenda setting. Konsep agenda setting ialah komunikasi massa menghasilkan budaya massa, di mana ia merupakan satu kemampuan bagi media untuk menilai pentingnya masalah berita dan maklumat berita dengan mekanisme kognitif yang bernama accessibility, yang merupakan salah satu kaedah dalam mengingati masalah ingatan. Agenda setting juga dipengaruhi oleh persepsi bahawa seseorang itu mempunyai kepercayaan tertentu. Contohnya, seseorang individu yang sangat responsif terhadap masalah dari segi politik akan mempercayai berita politik itu sebagai satu yang relevant. Konsep agenda juga di mana sesuatu agenda akan bermula daripada realiti dan media akan melakukan selection, omission dan framing sebelum cerita menjadi agenda, kemudiannya akan menjadi realiti kepada masyarakat. Oleh itu, agenda setting merupakan sesuatu teori yang penting bagi media dalam menyampaikan berita dan penting kepada masyarakat. Baiklah, seterusnya saya akan pas kepada rakan saya untuk poin seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmar bin Kamarul Azmi, nombor matrik 261885. Kan andaian teori agenda setting, terdapat 3 andaian mengenai teori ini, iaitu gatekeeping, framing dan juga framing. Untuk gatekeeping, ia mengawal kandungan yang dibincangkan di media. Kandungan maklumat yang dibincangkan perlulah sahih dan tepat untuk memudahkan masyarakat. Penyunting media memainkan peranan dalam membuat keputusan untuk meletakkan berita atau maklumat yang sesuai mengikut keadaan di isu tersebut. Andaian yang seterusnya adalah framing. Untuk framing, kandungan dalam media memberikan banyak masa dan isu-isu supaya kandungan isu tersebut menjadi lebih jelas dan membolehkan masyarakat tahu akan keadaan isu COVID-19 ini. Yang sekali adalah framing, iaitu proses kawalan selektif. Proses kawalan selektif ini di mana penonton menggunakan kerangka acuan dan melihat dunia dengan cara yang serupa. Penonton mementingkan sesuatu berita di mana mereka melihat konteks dalam berita tersebut merupakan sesuatu isu yang penting. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Asnawi bin Mario, nombor matrik 26204. Kita akan teruskan kepada penggunaan teori agenda setting dalam menangani COVID-19. Media secara aktif memproses dunia sosial dengan cara mempengaruhi dunia sosial itu melalui kemampuan membentuk pendapat dan rasa awam. Media adalah salah satu perkara yang kita dapat tahu sesuatu maklumat dengan cepat. Sebenarnya penggunaan teori agenda setting secara tidak sedar telah digunakan oleh kerajaan Malaysia dalam menangani COVID-19 ini, iaitu melalui media massa. Antara bukti yang jelas adalah tayangan berita di televisyen. Statistik yang tentang COVID-19 yang disiarkan di kaca TV, iaitu di berita, diterima oleh masyarakat kerana ianya adalah sumber yang zahir dan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, walaupun realitinya penyakit itu tidak lagi dialami oleh mereka. Kedua adalah agenda media dalam krisis COVID-19 ialah memberitahu kepada masyarakat supaya duduk di rumah dan ianya sangat penting untuk berada di rumah. Selain itu, agenda media dalam media sosial yang dibanjiri gambar yang mengandungi kertas yang bertulisan "Stay at Home" menjadi viral dan mempengaruhi ramai pengguna media sosial tempatan. MKN juga menggunakan media seperti mesej untuk memberi pesanan dengan menyampaikan dan menyebarkan maklumat kepada rakyat Malaysia tanpa ada sebarang bayaran. Secara keseluruhannya, apa yang kita dapat lihat adalah kerajaan Malaysia berjaya menangani sedikit sebanyak dalam mengurangkan COVID-19 ini dan terus merebak ke dalam negara. Penggunaan teori agenda setting telah
telah membantu Malaysia dalam menangani krisis COVID-19 dengan jayanya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kritikan terhadap teori agenda setting. Kritikan teori agenda setting ini iaitu kepada masyarakat lah, dengan masyarakat dapat mengetahui maklumat yang sedang hangat atau penting yang berlaku ketika itu. Maklumat itu juga dapat dilihat atau didengar dari sumber media seperti radio dan sebagainya. Media membantu masyarakat untuk mengetahui kejadian yang berlaku di kawasan yang mereka tidak tahu juga. Teori ini juga terdapat batasan dan kelemahan, antaranya adalah pengguna media kemungkinan tidaklah begitu ideal seperti yang digambarkan oleh teori. Media berita juga tidak dapat menyelesaikan sebarang masalah dan menyembunyikan masalah. Kebiasaannya berita hanya akan dapat memberi kesedaran dan pengaruh kepada masyarakat. Sepanjang kita orang menjalankan kajian ini tentang teori ini berpendapat teori agenda setting ini adalah sangat berkesan dalam cara berkomunikasi. Kesimpulannya, teori agenda setting sangat penting bagi media dan ia memainkan peranan penting kepada media pada masa kini dalam menyampaikan berita dan maklumat terkini, terutamanya dalam kes COVID-19 yang sedang berlaku pada negara kita ini. Seperti kita sedia maklum, media merupakan salah satu sumber yang cepat dan tepat dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Oleh itu, kerajaan Malaysia secara tidak langsung telah menggunakan teori ini dalam mengenai COVID-19 dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Ini kerana masyarakat mempercayai dan mengikuti segala arahan yang disampaikan oleh kerajaan Malaysia kepada masyarakat dan menangani COVID-19 yang sedang berlaku di negara kita. Oleh itu, pihak media perlu memainkan peranan dan mendapatkan maklumat yang sahih dan tepat sebelum menyampaikan berita tersebut kepada masyarakat supaya tidak berlakunya salah faham atau salah tafsir oleh masyarakat. Ini kerana masyarakat sedang bergantung kepada media massa dalam segala maklumat dan berita yang disampaikan. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.